Hai, selamat malam. Saya Neti Laili. Kepakaran saya adalah membantu ramai orang di luar sana yang dah lama sakit dan tak sembuh-sembuh dengan cara memperbaiki sistem imunisasi badan mereka. Alright, hari ini saya bersiaran di ruang lain dalam rumah saya sebab lokasi yang saya selalu buat live tu sedang digunakan oleh Encik Husband. Okey, untuk perkongsian malam ni, kali ni saya terpaksa buat video sebab line internet memang memang tak elok. Jadi saya buat video, saya rakam dan saya akan buat real live dan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan semua dan adik-adik semua. Okey, untuk kali ni, malam ni saya fikir saya nak tukar tajuk perkongsian. Kalau siang biasanya saya akan bercakap tentang topik-topik kesihatan kan. So malam ni saya nak tukar topik. Alright, sebelum tu marilah kita sama-sama berselawat sempena Maulid Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan malam ini saya nak share tentang 100 jawapan tentang solat daripada buku ni. Boleh baca ke? Terbalik. Okay, saya bacakan. Tajuk buku ni adalah Amalan yang disukai Rasulullah dan 100 jawapan tentang solat. Jadi saya akan baca bahagian 100 jawapan tentang solat. Malam ni saya akan ambil 5 hingga 6 soalan sajalah. Kita sama-sama belajar. Buku ni dah lama saya beli, tapi tak baca-baca lagi. Kita baca bersama lah ya. Okay, sebelum tu saya nak beritahu buku ni diterbitkan oleh E-Media Publication Sdn Bhd. Okey. Penulisnya adalah Ustaz Ahmad Bai Jaafar dan Dr. Syauqi Osman, juga Muhammad Daruji bin Abdullah. Okey. Alright. Untuk bab 100 jawapan tentang solat, perkara pertama adalah wuduk. Okey, soalan pertama. Okey, sebelum tu ada satu riwayat dekat sini. Okey, saya bacakan. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau telah ditanya, tunjukkan kepada kami cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Maka beliau pun meminta sebekas air, lalu menuang sedikit air ke tapak tangan dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam bekas untuk mencedok air dengan tangannya dan berkumur-kumur, serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencedok air sekali lagi, lalu membasuh muka sebanyak 3 kali. Selepas itu beliau mencedok lagi dengan tangannya, lalu membasuh tangan hingga ke paras siku 2 kali. Kemudian beliau mencedok lagi, lalu menyapu kepala dalam keadaan menyapu tangannya dari arah depan kepala ke arah belakang dan menyapu tangannya kembali ke arah depan kepala. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sehingga ke paras buku lali. Selepas itu beliau berkata, beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk. Riwayat Muslim. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan sebagai wuduk? Dari segi bahasa, wuduk bererti kebersihan. Dilihat dari sudut istilah ilmu fiqah, bererti kebersihan yang dilakukan dengan cara tertentu setelah berlakunya hadas kecil. Dengan berwuduk membolehkan seseorang melakukan solat atau ibadah lain. Wuduk pada orang Melayu dikenali sebagai air sembahyang kerana wuduklah yang menjadi sebab boleh dilakukan sembahyang atau solat. Artinya, tidak sah solat itu jika tidak berwuduk. Hendaklah didahulukan air pada air sembahyang kerana wuduk itu mesti dengan air. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu
Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Soalan kedua. Bilakah seseorang itu perlu berwuduk? Seseorang Islam mempunyai dua keadaan, wajib mengambil wuduk dan sunat mengambil wuduk. Artinya, pada mereka mengambil wuduk suatu kepastian sebelum melakukan apa-apa kerja baik. Umat Islam diwajibkan berwuduk apabila hendak melakukan perkara berikut, iaitu yang pertama, solat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima solat seseorang bila berhadas sehingga ia mengambil wuduk. Yang kedua, tawaf di Kaabah. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran atau membawanya. Sunat pula mengambil wuduk apabila seseorang itu hendak melakukan perkara yang baik di antaranya. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, berzikir dan berdoa. Ketiga, membaca buku. Keempat, bekerja mencari rezeki yang halal. Kelima, ketika marah supaya hilang marahnya dan lain-lain. Soalan ketiga, apa istimewanya orang yang berwuduk? Orang yang mengambil wuduk, apatah lagi yang sentiasa dalam mengekalkan wuduk, mendapat perhatian Allah. Artinya, setiap kali dia mengambil wuduk, sudah tersedia beberapa keistimewaan untuknya. Di antara keistimewaan itu ialah menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin mengambil wuduk, maka ketika dibasuh mukanya, keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh dua matanya. Apabila dia membasuh tangannya, maka keluarlah semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua-dua tangannya bersama air atau titisan air wuduknya. Apabila dia membasuh kedua-dua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua-dua kakinya itu bersama air atau titisan air yang terakhir dari wuduknya, sehingga dia bersih dari segala dosanya. Okey, itu perkongsian saya untuk topik malam ni tentang 100 jawapan tentang solat yang dimulakan dengan topik wuduk. 3 soalan dahulu. Okey, sebelum closing untuk sesi live malam ni, saya ingin menyeru tuan-tuan dan puan-puan juga adik-adik di luar sana. Yang pertama, jagalah sistem imunisasi badan kita. Okey, jagalah kemampuan badan kita untuk melawan penyakit. Bagaimana nak jaga? Okey, macam saya selalu share, alhamdulillah Allah dah wujudkan satu jenis minuman ataupun kita boleh panggil makanan yang memang berfungsi untuk membantu menjaga kualiti sistem imun dan sistem pertahanan badan kita, iaitu susu kolostrum. Jadi untuk seruan ini saya sangat menggalakkan agar kita semua, termasuk saya sendiri, sentiasa mengamalkan pengambilan susu kolostrum setiap hari. Setakat ni alhamdulillah pengguna-pengguna yang consume susu ni, ada antaranya minta nasihat doktor mereka, boleh tak minum susu ni. Alhamdulillah, tak pernah lagi ada doktor yang kata maksudnya tidak pernah lagi ada doktor yang tak benarkan minum susu ni. Okey, jadi lagipun susu adalah salah satu makanan asas dalam hidup kita kan, berada dalam piramid makanan. Jadi ya, sebenarnya adalah keperluan badan kita. Minumlah susu kolostrum, lagi-lagi kalau umur kita dah 35 tahun ke atas, atau kita memang ada, badan kita ni selalu sakit, memang ada sakit. Jadi amalkanlah minum susu kolostrum. Susu kolostrum dan susu biasa itu berbeza. Dalam susu biasa tidak ada kolostrum. Dalam susu biasa
tidak ada fungsi, tidak ada unsur-unsur yang khas yang membantu menjaga sistem imunisasi dan menjaga sistem pertahanan badan kita. Jadi sebab itu harga susu biasa dengan susu colostrum sangat jauh berbeza. Susu colostrum sebenarnya memang sangat mahal, tuan-tuan dan puan-puan semua. Even dalam satu sachet susu Situ Choy yang saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan ambil tu, dalam 15 gram tu hanya ada 2 gram sahaja colostrum di dalamnya. Tetapi walaupun dia cuma 2 gram, ia adalah komposisi yang setakat ini yang lebih tinggi berbanding susu colostrum lain di market. Okey, peratus susu colostrum kami di dalam susu yang kami edarkan tu adalah 2.25%. Okey, biasanya kalau susu colostrum yang dijual di pasaran, peratus colostrum di dalam susu tu adalah 1% sahaja. Okey, jadi dari segi harga, insya-Allah harga yang kami letakkan adalah harga yang insya-Allah mampu milik, lagi-lagi jika tuan-puan menjadi ahli. Jagalah sistem imunisasi kita, jangan biarkan diri kita terdedah dan mudah jatuh sakit. Sangat tak best kalau kita akhiri hidup ni dalam keadaan kita mengidap macam-macam penyakit. Lagi-lagi bagi kita yang sedang berusaha, yang macam saya ni, saya sedang sibuk fokus untuk mengembangkan perniagaan saya. Kalau saya tak jaga kesihatan saya, nanti at the end semua hasil pendapatan, hasil daripada bisnes saya tak akan dapat nikmatinya dengan maksimum bila saya sakit. Kan? Jadi bekerja, membina kehidupan dan juga menjaga kesihatan perlulah seiring. Alhamdulillah, Allah dah sediakan sesuatu yang mudah untuk kita. Jadi saya sangat sarankan kita semua untuk mengamalkannya. Amalkan pengambilan setiap hari. Macam mana nak tahu kalau kita dah mula perlukan minum susu colostrum tu? Okey, satu, kalau kita selalu jatuh sakit, sikit-sikit sakit, sikit-sikit demam, sikit-sikit letih, dan kalau badan rasa sakit sangat, tu tanda-tanda toksin ada dalam badan. Jadi tu antara tanda yang kita dah perlu minum susu colostrum, perlu mula bertindak untuk memperbaiki sistem imunisasi, sistem pertahanan badan kita. Okey. Dan yang kedua, kalau memang kita ni dah ada sakit, okey, sakit contohnya kencing manis, darah tinggi, kanser. Kalau kita dah ada, memang dah ada sakit-sakit macam tu dan juga sakit-sakit yang lain, lagilah sangat-sangat digalakkan untuk amalkan minum susu colostrum setiap hari. Dalam kita boleh sembuh dengan strategi yang betul. Kita perlu ada strategi yang betul untuk merawat diri kita. Mengambil ubat untuk lawan untuk yang orang kata untuk sembuhkan penyakit. Tapi wallahu alam, setahu saya ubat-ubat yang dibekalkan oleh hospital atau klinik, normally kalau contoh ubat tekanan darah tinggi ataupun ubat kencing manis, tak pernah lagi dikatakan boleh menyembuhkan. Ia cuma ubat-ubat yang membantu mengawal sahaja. Jadi tapi Allah dah sediakan susu colostrum ini, memang fungsinya adalah untuk memperbaiki dan membantu menjaga sistem imunisasi badan kita. Jadi kita kena gunakan strategi yang betul untuk menjaga kesihatan kita. Jadi kalau strategi tak betul, kita buat macam mana pun dia tak berkesan nanti kan. Jadi jangan biarkan sakit bersarang dalam badan kita lama-lama. Sakit ni sifat dia, makin lama dia akan jadi makin parah, makin melarat. Mula-mula pening kepala, darah tinggi,
Tapi lama-lama dia boleh merosakkan organ tubuh badan kita yang lain. Jangan tunggu sampai kita tak boleh bangun baru nak mula bertindak perbaiki sistem imun. Dalam keadaan katalah sakit kita dah orang kata parah, boleh perbaiki sistem imun waktu itu. Tetapi kalau kita belum sakit, kita baru rasa dia punya signal, badan kita tu bagi signal yang memerlukan dan badan kita masa tu belum kritikal. Waktu tu kalau kita dah mula bekalkan apa yang badan kita perlukan, itu adalah strategi yang terbaik untuk kita sembuh dengan lebih cepat. Untuk kita jauhkan diri kita daripada jatuh sakit. Tolong badan kita, tuan-puan semua. Tolong badan kita. Kita kena berikan makanan yang betul untuk badan kita. Semua makanan biasa yang kita makan sekarang ni kurang berkhasiat. Hanya banyak cuma memenuhi kehendak dari segi selera sahaja. Jarang sangat yang betul-betul berkhasiat. Yang berkhasiat normally memang orang tak suka, tak sedap katanya kan. Jadi bila gaya hidup kita macam tu, at least kalau kita amalkan minum susu kolostrum ni, at least kita ada bagi sedikit satu perkara yang diperlukan oleh badan. Okey, sayanglah badan kita. Jangan tunggu sampai kita sakit teruk lagi. Jangan tunggu sampai badan kita jam lagi. Jangan tunggu sampai kita terbaring baru masa tu nak buat keputusan. Jangan. Waktu kita masih sihat ni, kita dah patut amalkan. Okey, itu saja perkongsian saya malam ni. Okey, jadi kalau sesiapa yang memerlukan maklumat lebih lanjut tentang susu kolostrum yang saya amalkan, insya-Allah saya boleh bantu. Terus call saya ataupun WhatsApp saya. Insya-Allah saya akan selalu sedia membantu. Itu saja daripada saya malam ni. Niti Laili, pakar susu kolostrum lembu.